Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi saya nak buat satu pendedahan, okay? Dan saya harap benda ni boleh dipanjangkan kepada Zahid Hamidi supaya Zahid Hamidi boleh mengaku atau nafi, dan seterusnya jika ianya tidak benar, sila ambil tindakan terhadap pihak berkaitan. Baik, hari ini kita lihat rentetan peristiwa ya. Zahid keluar daripada Istana Negara setelah menghadap Agong dan kemudian dia buat satu kenyataan. Okey. Kenyataan dia berbunyi bahawa Agong telah menitahkan ya, supaya 30 MP BN terlibat dalam unity government, kerajaan perpaduan. Okey. Itu kata Zahid ya, titahkan. Sebenarnya sebelum ini kerajaan perpaduan ini ditimbulkan oleh Muhyiddin dalam satu sidang media di luar pekarangan rumah dia, dan apa tu, jap ya. Okey, sebenarnya kerajaan perpaduan ni telah ditimbulkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin di luar pekarangan rumah dia, di mana apa orang kata, Muhyiddin telah memberitahu bahawa Yang di-Pertuan Agong telah mencadangkan kerajaan perpaduan, mencadangkan, beza ya. Zahid kata menitahkan, Muhyiddin kata mencadangkan. Jadi bagi mereka yang menimbulkan spin ya, banyaknya laskar cyber. Saya cek satu-satu profil Facebook ni, semua laskar cyber, jadi sekatlah. Oh, kononnya Muhyiddin menderhaka dan mengingkari titah. Sebenarnya apa yang dia gunakan ialah mencadangkan, dan Muhyiddin telah menolak sebab ada sebab tertentu, sebab dia tidak ingin kerjasama dengan PH. Itu hak Muhyiddin dan perikatan. Tetapi Zahid guna perkataan menitahkan, Agong menitahkan 30 MP barisan terlibat dalam kerajaan. Now, pertama sekali saya tidak percaya Zahid langsung sebab terlalu banyak penipuan daripada manusia bernama Zahid Hamidi ini yang sudah terbukti. Tetapi apapun, untuk tujuan perbincangan kita ambil kata-kata Zahid. Okey, so Agong sudah menitahkan kononnya. Baik. Jadi bila Agong menitahkan yang atas, kalau kita ikut dakwaan Zahid, maknanya Agong hendak 30 MP kerjasama dengan kerajaan perpaduan yang bakal terbentuk. Tetapi oleh kerana Muhyiddin tidak akan terlibat, perikatan tidak akan terlibat, maknanya apa, secara tidak langsung bermakna Barisan Nasional kerjasama dengan Pakatan Harapan dalam kerajaan. Yalah, itu maksud dia. Sebab Muhyiddin dan perikatan tak terlibat. Dan berbeza dengan Muhyiddin, dia beritahu sama dia diterima ke tidak. Zahid berhenti kat situ. Okey. Hari ini, saudara-saudari, Tan Sri Anwar Musa mendedahkan satu surat kepada Istana Negara, dan surat kepada Istana Negara ini ditulis oleh tak lain tak bukan Zahid Hamidi, warkah kepada Yang di-Pertuan Agong ya. Dan kepala dia adalah Barisan Nasional Malaysia, National Front Malaysia. Ada lambang pengerusi, ada lambang sulit ya, kat kepala dia. Dialamatkan kepada Seri Paduka Baginda Tuanku, dan di hujungnya ditandatangani oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Pengerusi Parti Barisan Nasional Malaysia. Okey, anda boleh pergi ke Facebook Tan Sri Anwar Musa, ianya berada di sana. Now, baca seluruh surat tu anda boleh baca sendirilah. Tapi pada perenggan 4, Zahid mendakwa dengan menyembah maklum kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawa beliau telah mempengerusikan mesyuarat BN pada 22 hari bulan November, dan mesyuarat memutuskan semua 30 ahli parlimen bersetuju menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Maknanya Zahid sekarang nafi atau sahihkan surat ini. Dan jika surat ini sahih, Zahid telah menipu Yang di-Pertuan Agong dan menipu 30 MP BN, kerana majoriti MP BN tolak Anwar, tolak DAP. Dan Zahid telah melanggar ketetapan dasar parti
menerusi Perhimpunan Agung UMNO atau PAU. Bayangkan, ya. Hari ini Zahid ke istana. Sebenarnya Agong menitahkan 30 MP BN jumpa bertemu menghadap Agong. Ya. Tetapi majlis tertinggi BN memutuskan untuk meminta penangguhan, dan hari ini hanya Zahid dan 2 lagi muncul untuk bertemu Agong. Itu dah mengingkari titah Agong. Bila saya timbulkan benda ni, ada orang kata, oh, Muhyiddin pun ingkari titah. Agong tak titah kat Muhyiddin untuk buat kerajaan perpaduan, dan itu pun saya pelik. Agong tak titah kat Muhyiddin, dia hanya cadangkan, tapi Zahid kata Agong titah kat dia. Oh, Zahid special ke? Saya tak tahu. Okey? Ya. Jadi mengingkari titah Agong, dan BN kepimpinan dia tak benarkan MP-MP UMNO dan MCA dan MIC ni pergi berjumpa dengan Agong, dan Zahid pergi. Tapi sebelum itu Barisan Nasional memaklumkan kepada istana bahawa kesemua 30 MP tidak sokong mana-mana calon sebagai Perdana Menteri kerana mereka ingin duduk sebagai pembangkang. Itu maklumat palsu di situ sahaja, kerana sememangnya ada MP-MP yang sokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dan telah memasuki akuan bersumpah. Tetapi tak apalah, itu dimaklumkan kepada istana oleh Zahid bahawa 30 MP tak sokong. Tetapi oleh kerana ianya dimaklumkan oleh parti, maka semestinya Agong perlu berjumpa dengan MP, dan sebab itu Agong meminta MP-MP Barisan Nasional untuk menghadap Seri Paduka Baginda Tuanku. Kerana menurut perlembagaan, hal-hal berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri hanya melibatkan ahli parlimen atau ahli Dewan Rakyat, tak ada kaitan dengan parti. Jadi semestinya urusan Tuanku perlu dengan ahli Dewan Rakyat. Sebab itu dia panggil. Tetapi Zahid, dia buat mesyuarat BN, dia atasi Agong, dia putuskan nak minta penangguhan, dan hari ini Zahid dan 2 lagi muncul, dan tidak ada MP-MP yang lain. Kenapa Zahid takut benarkan MP-MP ni? Saya dah bertanya dalam live tengah hari tadi. Ya? Kalau benar apa yang Zahid katakan, kalau benar apa yang disampaikan kepada istana bahawa semua 30 MP tidak sokong siapa-siapa atau Muhyiddin ke apa ke atau Anwar ke apa, kenapa takut membenarkan mereka pergi dan berjumpa dengan Agong? Sebab memang saya difahamkan situasi mesyuarat memang kucak-kacir sebab ramai tak setuju dengan Zahid. Okey, tak apa. Kini surat ini sudah muncul, dan surat ini bertarikh 22 November, hari ini. Dan hari ini Zahid berjumpa dengan Agong. Surat ini disampaikan kepada istana atau Agong. Dialamatkan kepada Agong lah lebih tepat. Jadi adakah Zahid tidak membenarkan MP-MP jumpa dengan Agong kerana hendak menipu Agong bahawasanya kononnya 30 MP ni sokong Anwar? Zahid tanya Anwar Musa. Ini didedahkan oleh Anwar Musa. Ya, tanya Anwar Musa. Kemudian jangan tanya saya, ya. Saya sendiri bertanya. Sebab ini yang dedah ni bukan Anwar Musa. Saudara-saudari pergi ke Facebook Anwar Musa, lihat sendiri surat tu. Jadi adakah itu sebabnya Zahid tidak mahu membenarkan MP-MP pergi sebab nak menipu Agong dengan surat ini? Sekiranya surat ini sahih, ini surat rahsia kedua kepada istana yang dibuat oleh Zahid. Sebab sebelum ni, lama dulu, perkara ini pernah berlaku dan itu sudah disahkan sahih. Iaitu surat rahsia kepada Zahid, oleh Zahid kepada Agong tanpa pengetahuan majoriti ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, menzahirkan sokongan terhadap Anwar dan menipu kononnya seluruh BN sokong Anwar. Dan Zahid sudah mengaku bahawa memang dia tanda tangan sokongan terhadap Anwar. Dan ini telah mengejutkan ramai MP-MP Barisan Nasional. Malah Tajuddin ada sebut pasal benda ni, mengededahkan benda ni. Jadi adakah Zahid sebab itu keluar dari istana dan kemudian menipu pemberita? Kononnya Agong menitahkan untuk 30 MP besertai kerajaan. Sebab menurut surat Zahid, semua MP BN sokong Anwar. Itu penipuan. Tetapi andai untuk tujuan perbincangan,
Jika 30 MP BN sokong Anwar, maka senang nak BN nak terlibat dengan Kerajaan Perpaduan sebab Muhyiddin dan Perikatan tak terlibat. Jadi ianya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi Zahid kena jawab. Sebabnya Zahid sendiri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tinggi Barisan Nasional yang memutuskan tidak sokong siapa. Itu kita diberitahulah, saya difahamkan mesyuarat itu memang kecoh. Tetapi akhirnya keputusan itu dicapai dan MP-MP duduk pembangkang. Okey. Dan saya dah beritahu MP-MP dan saya ulang kepada MP-MP ini, ya, sekiranya anda menyokong Muhyiddin, anda tidak melanggar ketetapan parti. Pertama, ya, Perlembagaan Persekutuan bukan hanya buta parti, dia tak sebut langsung pembangkang. Jadi istilah pembangkang tu tak wujud. Jadi kalau parti menetapkan dia nak duduk dalam pembangkang, itu istilah parti, itu penetapan parti. Tetapi sekiranya MP-MP sokong seorang individu sebagai Perdana Menteri, dia masih boleh menganggap diri dia sebagai pembangkang, duduk dalam blok pembangkang, tak terlibat dalam kerajaan. Tak ada kesalahan dari sudut perlembagaan dan justru tak ada kesalahan dari sudut dasar parti. Adakah itu sebabnya Zahid takut nak benarkan MP-MP jumpa kerana mungkin MP faham benda ni dan dia pergi sana, dia bagi tak agung, dia sokong Muhyiddin? Faham? Dan yang kedua, dia tidak akan terlucut, ya, kerusi Dewan Rakyat dia, ya, sekalipun dia sokong Muhyiddin. Tak percaya? Penjelasan ini sudah dibuat secara terperinci oleh saya dan Muhammad Hanif Katri Abdullah. Jadi pergi ke YouTube Regi J. Siri Tauddin, di bawah kolom live, lihat video pertama. Di situ 2 hari lepas kami telah memerincikan perkara ni. Ketiga, ada yang membuat spin baru. Kononnya bukan hanya Perhimpunan Agung UMNO menetapkan no Anwar no DAP yang Zahid sendiri sudah langgari, ianya juga menetapkan no PPBM atau no bersatu. Okey, saya nak jelaskan benda ni sejelas-jelas mungkin. Di dalam Perhimpunan Agung UMNO, sila rujuk kenyataan-kenyataan yang dibuat dan ditetapkan. Bila dia sebut no Anwar no DAP, itu adalah kenyataan am. Dia berhenti kat situ. Maknanya no Anwar no DAP selagi keputusan itu diubah dalam Perhimpunan Agung UMNO akan datang. Maknanya juga no Anwar no DAP sekarang, no Anwar no DAP pada pilihan raya umum ke-15 atau sebelum PRU 15. Jadi secara am, dia tidak spesifik bila. So no Anwar no DAP until PAU seterusnya. Tetapi bila dia kata no bersatu, dia spesifik. Dia kata Barisan Nasional tidak akan kerjasama dengan bersatu pada pilihan raya umum ke-15. Nokta. Maknanya, ketetapan PAU adalah no bersatu pada PRU 15 yang telah berakhir. Dia tak sentuh sebelum atau selepas. Jadi, tidak ada penetapan PAU bahawa no bersatu selepas PRU 15. Jadi tak usah kelentong. Tak usah kelentong. Tidak ada dasar parti no bersatu selepas PRU 15. So, MP-MP boleh sokong dan kerusi dia tidak akan terlucut. Dia tidak melanggar dasar parti. Dia tidak melakukan apa-apa pelanggaran dari sudut perlembagaan. Dan rujuk kepada video Hanif Katri menjelaskan mengapa ini tidak akan mengganggu-gugat kerusi Dewan Rakyat mereka. Tahu, aku bukan nak rujuk Laskar Cyber, aku nak rujuk Peguam. Ya? So, itu penjelasannya. Sekarang ni Zahid sedang mengganggu-gugat tugas seorang yang bergelar ahli parlimen. Ada pula spin sekarang. Oh, ahli parlimen belum angkat sumpah, jadi siapa kata buang masa, jangan layan. Okey, Agong pun tahu benda ni, dia semua orang tahu. Jadi bila ahli parlimen yang belum angkat sumpah ni dia tanda tangan SD, Agong tahu sebab Agong nak menilai sokongan. Dia tahu orang ni lah yang angkat sumpah. Tidak ada sesiapa berkata dia adalah ahli parlimen yang sudah angkat sumpah. Sememangnya dia adalah bakal ahli parlimen yang belum berangkat sumpah. Ya. Tetapi Agong nak tahu berapa banyak yang sokong orang ni sekiranya orang ni dipilih. Okay. Tak jadi hal di situ. So,
banyak penipuan sedang berlaku, banyak spin sedang berlaku, dan apa pun Zahid sedang mengekang MP-MP yang saya difahamkan dalam mesyuarat pun ramai suarakan mereka tidak setuju dengan Zahid. Sebenarnya kalau anda lihat sebelum pilihan raya, Zahid memporak-perandakan politik dan sekarang sedang memporak-perandakan proses pelantikan Perdana Menteri. Jadi tujuan saya buat video ni adalah saya nak tanya Zahid. Zahid, sila rujuk surat yang didedahkan oleh Anwar Musa. Kalau tak betul, pergi cakap kat umum dan beritahu sejelas-jelas mungkin surat itu adalah palsu dan Anwar Musa telah memfitnah. Okey. Saya akan layan 2-3 soalan. PAS sokong DAP tak ada. Okey. Ni mengarut ya. Banyak laskar, memang banyak. Timbul tanda tanya lah, berapa banyak yang sebenarnya PKR, BN ni bayar laskar ni. I don't want to listen to your agreement ke disagreement ke. Tanya Zahid, rujuk pada surat yang Facebook Anwar Musa dan katakan Anwar Musa telah memfitnah. Katakan, kalau Zahid berani, katakan Anwar Musa telah memfitnah dalam Facebook dia. Anwar Musa telah menerbitkan dokumen palsu. Katakan. Jadi ini adalah surat rahsia kedua, dan itu pun penipuan. Malah jangan cerita orang lain langgar dasar parti. Kalau surat ini sahih, Zahid pun sudah langgar ketetapan parti. Ketetapan parti tak ada kata no PPBM selepas PRU 15. Ketetapan parti kata no PPBM pada PRU 15. So itu pencerahan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa, saudara-saudari. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.